Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berada pada nisfu Syaban. Menjadi kebiasaan masyarakat kita pada nisfu Syaban kita akan baca Yasin sebanyak 3 kali. Jadi pada malam ni kita buat kelainan sikitlah, ada sedikit tazkirah mengenai nisfu Syaban. Hari yang kita lalui, bulan-bulan yang telah kita lalui, umur kita semakin lama di kehidupan dunia semakin singkat. Kemudian jasad kita pun semakin lama tidak seperti muda. Ya Allah Ta'ala beri kudrat kepada kita satu ketika dahulu, ketika muda tak sama ketika mana kita telah berusia. Hari-hari yang kita lalui ini adalah seperti tunggangan kita. Manusia sentiasa menunggang tunggangan tersebut, dan tunggangan tersebut sentiasa bergerak, kenderaan tersebut sentiasa bergerak. Kita tidak sedar, last ke sampai ke destinasi, iaitu sampai kita mati. Dan apa yang berlalu di kehidupan dunia ini adalah dianggap sebagai mimpi, apa yang telah kita lalui sebelum-sebelum ini. Dan apa yang belum dilalui yang akan datang, itu adalah satu impian, satu cita-cita. Dan manusia bila digunakan masa dengan sebaik yang mungkin, maka alhamdulillah dia akan dapat jawab masa di akhirat nanti apa yang dia telah buat di kehidupan dunia ini. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah waktu ni singkat. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kerana kita pun tak sedar yang mana tahun lepas kita telah melalui nisfu Syaban, dan pada tahun ini mungkin kita tak sangka dah cukup setahun. Mungkin kita rasa baru 6-7 bulan, baru 8-9 bulan, tapi dah cukup setahun nisfu Syaban. Mungkin pada tahun yang lalu kita baca Yasin 3 kali kita baca, tiba-tiba dah malam ni nisfu Syaban. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia pada hari akhirat nanti dalam suratul Mu'minun, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah Ta'ala bertanya kepada manusia, berapa lamakah kamu di kehidupan dunia ni, berapa tahun? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka manusia menjawab, kami duduk kehidupan dunia ni 1 hari je, ataupun separuh hari je. Fas'alil 'adin. Maka kamu tanyalah wahai Allah kepada orang-orang yang pandai mengira, berapa lama kami hidup di kehidupan dunia. Kami pun ragu-ragu sama ada sehari ataupun separuh hari. Sebenarnya mereka duduk kehidupan dunia lama, ada 50 tahun, 60 tahun sampai 80 tahun. Tapi bila sampai akhirat, mereka rasa sedikit. Mereka rasa kehidupan dunia hanya sementara sahaja. Sebab itu mereka menyatakan dunia ni seperti 1 jam je. Maka jadilah kita di kehidupan dunia ini, kita gunakan dengan manfaat sebanyak mungkin kebaikan yang kita boleh lakukan. Sekiranya kita boleh bagi nasihat kepada manusia, kita bagi nasihat. Sekiranya kita orang kuat, kita boleh bantu orang yang lemah, kita bantu. Sekiranya kita orang kaya, kita bantu dari segi duit, wang, maka kita bantu dia. Dari sudut apa bakat kelebihan yang kita ada, kita gunakan dengan sebaik yang mungkin. Syaban adalah bulan kelebihan dan terkhusus bulan ini dipanggil sebagai bulan puasa. Bulan Syaban ini, sebab Nabi banyak hari berpuasa dalam bulan Syaban. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, lam yakunin nabi yasumu min syahrin akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban, tidak berpuasa 1 bulan lebih banyak berbanding bulan Sya'ban. Kerana sesungguhnya Nabi berpuasa bulan, Nabi
berpuasa bulan Syaban, melainkan sedikitnya Nabi tak berpuasa dalam bulan Syaban. Apa sebab Nabi puasa pada bulan Syaban ini? Nabi menyatakan zaka syahrun yaghfalu fihi an-nas anhu. Bulan Syaban adalah bulan manusia lalai. Banyak manusia lalai adalah pada bulan Syaban. Sebab itu Nabi berpuasa. Dalam satu riwayat, Syaban baina Rajabin wa Ramadan taghfalun nas fih. Nabi kata bulan Syaban antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Syaban, iaitu manusia ramai yang leka pada bulan tersebut. Itu sebab yang pertama Nabi berpuasa. Sebab yang kedua adalah wa syahrun turfa'u fihi a'malul ibad. Satu bulan yang diangkat amalan manusia pada bulan tersebut, iaitu pada bulan Syaban, diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberitahu, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka diangkat amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Syaban diangkat amalan kita ni secara tahunan, setahun sekali diangkat kepada Allah. Ada yang diangkat secara harian, ada yang diangkat secara mingguan, ada yang diangkat seumur hidup sekali. Semuanya akan dibentang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab Nabi suka berpuasa adalah kerana bulan ini adalah bulan diangkat amalan kita, iaitu ulama kata pada nisfu Syaban diangkat amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan di hadapan Allah. Sebab itulah Nabi suka berpuasa pada bulan ini, pada bulan Syaban. Untuk pengetahuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Syaban ini ada peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dan tak mungkin akan berulang untuk kali yang kedua. Di antaranya adalah peristiwa bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha telah difitnah oleh orang-orang munafik, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Iaitu mereka kata Aisyah isteri Nabi telah berduaan bersama dengan Safwan bin Mu'attal. Dia telah difitnah, dan fitnah ini telah viral, telah menusuk hati penduduk Madinah pada ketika itu, yang mana mereka menyatakan hampir mereka terkena dengan cerita ini. Sebab dah semua tahu cerita Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal, sampai Nabi tak bertegur dengan Aisyah selama 18 hari. Maka turun ayat, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Menunjukkan ayat ini turun nak membersihkan Aisyah. Aisyah tidak berdua-duaan dengan Safwan bin Mu'attal. Itu peristiwa pada bulan Syaban. Peralihan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah itu juga berlaku dalam bulan Syaban. Sebab orang Islam menghadap ke Baitul Maqdis setahun 6 bulan, 17-18 bulan, setahun 6 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Lepas itu kiblat berarah ke Baitullah. Itu berlaku dalam bulan Syaban. Ada juga peristiwa yang berlaku sehingga sekarang dalam bulan Syaban, iaitu amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala secara tahunan. Itu pada nisfu Syaban. Diangkat secara tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi suka berpuasa pada bulan Syaban. Kemudian yang keduanya, yang pertama pada bulan Syaban amalan kita akan diangkat. Yang keduanya adalah amalan kita diangkat bukan sekadar tahunan, ada juga mingguan, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Hari Isnin dan juga hari Khamis. Sebab itu Nabi suka berpuasa, sebab amalan akan diangkat di hadapan Allah, dibentang di hadapan Allah pada hari Isnin dan Khamis. Nabi suka berpuasa pada hari tersebut. Dan yang ketiganya adalah secara harian diangkat amalan kita di hadapan Allah, iaitu bila pada waktu pagi dan pada waktu malam. Sebab malaikat dia ada shift dia ada shift pagi, ada shift malam. Semayang subuh, malaikat yang jaga siang akan turun, malaikat yang shift malam akan naik. Kemudian malaikat yang turun dan naik ini, mereka lihat manusia sedang semayang.
Bila waktu petang, bila waktu semayang asar, malaikat malam akan turun, malaikat siang pula akan naik dah tukar shift. Pada ketika itu Allah Ta'ala tanya, apa yang hamba aku sedang buat? Mereka kata sedang semayang. Kami turun pun mereka sedang semayang, kami naik pun mereka sedang semayang. Ini amalan kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara harian. Dan ada juga diangkat secara harian, tetapi ada satu waktu, iaitu diangkat pada selepas gelincir matahari. Lepas gelincir matahari, dia angkat amalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu selepas zawal. Selepas gelincir matahari, iaitu selepas zuhur. Sebab tu dalam hadis menyatakan siapa dibuka pintu langit, siapa yang semayang 4 rakaat selepas zawal, selepas gelincir matahari. Bukan sunat zawal, sebahagian ulama kata solat sunat zawal. Sebenarnya 4 rakaat tersebut adalah solat sunat qabliyah zuhur, kerana dia dilaksanakan selepas daripada gelincir matahari. Siapa yang buat 4 rakaat selepas daripada gelincir matahari qabliyah zuhur, maka dibuka pintu langit untuk dia. Tuftahu lahu abwabus sama', dibuka pintu langit. Bila dibuka pintu langit, doa kita akan diangkat. Bila diangkat, maka mudah untuk dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam bulan Sya'ban juga, ulama-ulama salaf dahulu mereka jadikan bulan Sya'ban adalah sebagai bulan Al-Quran. Bulan Quran. Mana bila datang bulan Sya'ban, mereka terus menghadap Quran. Mana mereka membudayakan Quran pada bulan Sya'ban. Sebab itu dipanggil bulan Sya'ban adalah bulan Quran. Ada sebahagian di kalangan ulama salaf mereka tutup kedai. Bulan Sya'ban tutup kedai, bukan bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan siang pun kita jual, walaupun diperintahkan boleh jual buka pukul 3 petang. Kadang-kadang pagi pun dah jual dah. Terutama kedai yang menjual makanan lah. Kedai runcit, kedai apa ni boleh buka bila pun. Kedai makan dibenarkan buka 3 petang, tapi sebelum 3 petang kita dah buka dah. Jadi nak bagi tahu di sini mengenai dengan mengenai apa tadi saya dah lupa dah. Apa dia? Bulan Sya'ban adalah bulan Quran. Jadi ulama salaf bila sebut tentang bulan Sya'ban, mereka akan terus membaca Quran. Kedai pun mereka tutup, semua mereka akan menghadap Quran. Kemudian yang keduanya, bulan Sya'ban dipanggil bulan selawat. Sebab apa dipanggil bulan selawat? Ayat selawat turun pada bulan Sya'ban, yang selalu khatib, selalu muazzin akan baca sebelum khatib naik di atas mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bila dibaca ayat tersebut turun adalah ketika bulan Sya'ban. Sebab tu bulan Sya'ban perlu diperbanyakkan selawat. Sebab ayat selawat turun dalam bulan Sya'ban, perintah untuk berselawat dan salam kepada Nabi pada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban juga adalah bulan istighfar. Sebab apa bulan istighfar? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turun ke langit dunia daripada nisfu Sya'ban. Dan Allah Ta'ala akan ampunkan semua makhluk, semua manusia, melainkan orang yang ada sifat dengki, sifat permusuhan dengan saudara dia, ataupun orang kafir, Allah Ta'ala tidak ampunkan. Jadi maksudnya bila Allah Ta'ala ampunkan adalah sepatutnya bagi kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Dalam hadis Nabi kata, man lazimal istighfar, siapa yang beristighfar melazimkan diri dia beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah Ta'ala menjadikan setiap kesedihan ada jalan keluar dia lah. Wa min kulli dhayqin makhrajan, setiap kesempitan ada jalan keluar dia.
Dan bulan Sya'ban dipanggil sebagai bukan sekadar bulan untuk kita membaca Quran, tetapi bulan untuk mengeluarkan zakat. Sebab ulama salaf dahulu mereka akan gunakan bulan Sya'ban untuk bantu orang-orang miskin. Sebab orang miskin nak bertemu bulan Ramadan, mereka nak bersahur, mereka nak buka puasa. Ada yang tak ada duit, ada yang tak cukup makanan, mereka bantu. Mereka keluarkan zakat pada bulan Sya'ban untuk memberi kekuatan kepada saudara-saudara mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Itu di antara apa yang ulama-ulama salaf mereka lakukan. Kemudian la yataqaddamanna ahadukum Ramadan. Nabi kata salah seorang di kalangan kamu jangan mendahulukan Ramadan satu hari ataupun 2 hari, melainkan seseorang yang berpuasa pada puasa yang seseorang berpuasa pada hari yang selalu dia berpuasa. Falyasum dzalikal yaum, maka hendaklah dia berpuasa pada hari tersebut. Mana Nabi larang kita berpuasa 1 hari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan. Ini ulama menyatakan adalah mereka niat Ramadan tu awal, itu yang Nabi larang. Cuma yang dah biasa puasa, contoh puasa Isnin, puasa Khamis, dia puasa, maka adakah pada 29, 30 Sya'ban tersebut disunatkan ataupun diharuskan untuk dia berpuasa? Maka ulama kata pendapat yang kuat, pendapat yang rajihnya adalah disunatkan untuk dia berpuasa, sebab dia dah biasa puasa pada hari tersebut. Dalam Sahih Muslim, hadis daripada Imran bin Husain, Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, ataupun Nabi berkata kepada Imran bin Husain sendiri, perawi hadis ini. Nabi kata, asumta min sarari Sya'ban, adakah kamu berpuasa pada akhir Sya'ban? Imran bin Husain kata, tidak, aku tak berpuasa pada akhir Sya'ban. Nabi kata, fa iza aftarta fasum yaumain, bila kamu tak berpuasa akhir Sya'ban, maka kamu puasalah 2 hari selepas habis Ramadan nanti. Puasa 2 hari. Kemudian Nabi dalam satu riwayat Nabi mengatakan kepada Imran bin Husain ataupun kepada lelaki yang Nabi tanyakan soalan tadi mengenai puasa hujung Sya'ban, maka Nabi kata, hal sumta min sarari hadha syahri syai'an, adakah kamu berpuasa di hujung bulan ini sesuatu? Dia kata tidak. Nabi kata, fa iza aftarta Ramadan, bila habis bulan Ramadan, maka fasum yaumaini makana, maka berpuasalah 2 hari pada tempat, menggantikan tempat hujung Sya'ban. Ini menunjukkan apa dia? Nabi mengetahui keadaan lelaki ini, dia memang selalu berpuasa. Dia lelaki soleh, selalu berpuasa pada hari tersebut. Tapi bila sampai hujung Sya'ban, dia tak berpuasa, maka Nabi kata gantikan puasa tersebut bila habis Ramadan nanti masuk bulan Syawal. Ini menunjukkan ulama menyatakan disunatkan juga untuk mengqada puasa sunat sekiranya seseorang tu meninggalkan puasa sunat. Ini hadis yang kita sebutkan ini semua tentang kelebihan bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW menyuruh siapa yang meninggalkan 1 hari daripada bulan Sya'ban yang setempat yang dia selalu berpuasa, maka hendaklah dia ganti pada bulan Syawal nanti. Dan pada hadis yang kita sebutkan tadi, disunatkan untuk kita menjaga ataupun memelihara ibadat yang kita biasa lakukan, ibadat kebaikan yang kita biasa lakukan, maka kita jaga perkara tersebut. Kalau kita biasa tahajud, sekarang subuh lambat 6.18, 6.20, maka bila lambat dah, kita dah biasa tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, maka konsisten, istiqamah. Walaupun selepas ini subuh masuk awal pukul 6, tetap istiqamah, berterusan walaupun sedikit. Tak nak sekarang ni subuh masuk lambat, hari-hari tahajud, tapi subuh masuk awal sikit pukul 6, 5 minit terus tinggal tahajud. Sebelum ni buat bukan main 10 rakaat, 12 rakaat. Nabi kata, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai di sisi Allah sedikit tapi berterusan.
kesimpulan dia, Sya'ban adalah bulan yang disunatkan untuk berpuasa padanya. Contoh tuan-tuan, perempuan berpuasa pada hari ini. Hari ini 14 Sya'ban, esok 15 Sya'ban. Bila berpuasa pada hari ini, adakah disunatkan puasa? Sunat juga puasa sebab hari putih. Setiap 13, 14, 15 bulan-bulan Islam dipanggil hari putih. Kalau tak disebabkan hari putih, makruh juga kita puasa. Sebab Nabi larang untuk berpuasa tunggal pada hari Jumaat, Nabi larang berpuasa tunggal pada hari Sabtu, Nabi larang puasa tunggal pada hari Ahad. Melainkan Nabi kata kalau kamu nak berpuasa pada hari Jumaat, gabungkan dengan hari sebelumnya ataupun hari selepasnya. Kalau kamu nak puasa pada hari Sabtu, gabungkan dengan hari sebelum ataupun hari selepas. Nak puasa pada hari Ahad, gabungkan dengan hari sebelum, hari selepas. Ini semua bila puasa yang secara umum, puasa sunat biasa. Kalau puasa sunat yang ada hari kepentingan, ada hari penting, contohnya puasa 9 Zulhijjah, puasa pada hari Ashura 10 Muharram. Kalau jatuh pada hari Jumaat, jatuh pada hari Sabtu, puasa satu hari je, itu tidak makruh. Yang Nabi larang ni bukan maksud haram, makruh. Berpuasa hari Jumaat sahaja, tak puasa pun hari Khamis, tapi hari Jumaat je nak puasa. Atau puasa hari Sabtu saja, hari Jumaat tak puasa. Kita kena gabungkan Jumaat Sabtu atau Sabtu Ahad. Tapi kalau tuan-tuan puasa pada hari ini Sabtu, sepatutnya makruh. Tapi sebab hari putih, bila hari-hari putih setiap 13, 14, 15 bulan-bulan Islam disunatkan untuk berpuasa. Kemudian hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakunu Ramadan. Bila datangnya bulan Sya'ban, jangan, pertengahan Sya'ban jangan kamu berpuasa. Maksudnya malam ni dah 15 Sya'ban, esok kita boleh puasa lagi. Dalam mazhab Syafi'i, lusa tak boleh puasa dah, hari Isnin. Melainkan puasa sunat je lah kalau kita dah biasa puasa sebelum ni. Kalau tak, mazhab Syafi'i kata haram dan tidak sah. Sebab start 16 sampai 30 mazhab Syafi'i mengambil dalil ini dan menyatakan dalil hadis ini kuat dan sahih, maka tak boleh berpuasa. Sekiranya berpuasa, hukumnya haram dan juga tidak sah. Tapi majoriti di kalangan, cuma hadis, status hadis ni ulama berbeza pendapat lah. Ada ulama kata sahih, ada ulama kata tak sahih. Tapi majoriti di kalangan ulama, mereka menyatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis lemah, tidak sahih. Dan hadis yang kuat, mereka menyatakan hadis yang awal-awal kita baca tadi, la yataqaddamanna ahadukum, jangan salah seorang di kalangan kamu mendahulukan puasa Ramadan biyaumin atau biyaumaini, satu hari atau dua hari. Mana 29, 30 Syaban tu yang Nabi larang berpuasa. Itu yang larang berpuasa tu adalah sebahagian kata makruh, sebahagian ulama kata haram. Dalam mazhab Syafi'i kita berterusan 16 sampai 30 Syaban tak boleh puasa, melainkan 4-5 puasa yang dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i kita iaitu perkara puasa qada. Puasa qada itu boleh. Kalau kita nak puasa esok ke lusa ke tulat ke bila ke, 16 sampai 30 Syaban boleh. Dan kita perlu pesan juga kepada anak perempuan kita yang mana kedatangan haid pada tahun lepas tak sempat qada puasa lagi, maka pesan kepada dia tinggal beberapa hari lagi, 15 hari lagi, maka qada yang mana yang dia tinggal sebelum ini. Kalau tak, dia berdosa dan kena bayar fidyah dan kena qada. Dan puasa yang kedua, puasa nazar, ataupun puasa wajib seperti puasa kafarah. Puasa kafarah, seseorang yang mana dia bersumpah dan melanggar sumpah dia, disunatkan wajib dia bayar kafarah sumpah. Salah satunya puasa 3 hari. Ataupun yang ketiganya adalah dia menjadi kebiasaan dia berpuasa. Contoh, dia biasa puasa bulan Rajab tu sehari, hari Isnin, maka hari Isnin akan datang 16 Syaban, sepatutnya tak boleh puasa, tapi dia berpuasa sebab dia biasa puasa sebelum ni walaupun sehari. Dan yang keempat atau yang kelimanya adalah puasa kita panggil puasa berterusan. Start daripada esok 15 dia puasa, maka 16 Syaban dia boleh puasa.
Kalau 16 Syaban dia puasa, 17 Syaban dia boleh puasa. 17 Syaban dia puasa, 18 Syaban dia boleh puasa, sampailah ke 30 Syaban. Kalau dia puasa 16 Syaban, 17 Syaban, 18 Syaban tak puasa, maka 19 Syaban sampailah hujung bulan Syaban tak dibenarkan puasa. Itu dalam mazhab Syafi'i kita lah, kerana mereka melihat dari sudut hadis, apabila datangnya pertengahan Syaban jangan kamu berpuasa, Nabi larang. Mereka kata hadis tu sahih. Majoriti ulama selain mazhab Syafi'i mereka menyatakan hadis tersebut lemah. Bila hadis lemah tak boleh mensabitkan hukum, mereka ambil hadis yang sahih, hadis lain. Yang hadis sahih yang lain apa? Nabi larang puasa awal sehari atau 2 hari saja, sebelum masuk bulan Ramadan. Cuma sebelum masuk bulan Ramadan ni, hari yang ke-30 Syaban, dalam mazhab Syafi'i kita, kalaulah hari tersebut hari Syak, maka haram berpuasa. Haram dan tidak sah. Haram tidak sah, hari raya, hari tasyrik, semua tu adalah berdosa, haram dan tak sah berpuasa. Termasuklah hari Syak. Cuma hari Syak ini, apa itu hari Syak? Bila kita pemerintah, kerajaan menyatakan tak nampak anak bulan, ada segelintir grup kumpulan nampak anak bulan, ataupun ada orang fasik nampak anak bulan, seorang dia nampak. Bila seorang dia nampak, dia tak boleh mensabitkan hukum sebab dia adalah fasik. Ataupun orang perempuan ataupun kanak-kanak nampak anak bulan, maka tak boleh untuk kerajaan menyatakan wajib. Sebab apa? Sebab mereka ini perempuan, mereka ini budak-budak. Tapi nampak anak bulan bukan satu perkara yang mudah. Dari segi hukum fiqahnya begitulah. Tapi nampak anak bulan bukan satu perkara yang mudah. Kemudian dalam mazhab yang lain, mereka menyatakan tak boleh berpuasa 2 hari sebelum Ramadan saja, 1 hari atau 2 hari, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Jadi kesimpulannya, Syaban adalah bulan berpuasa. Siapa yang berpuasa pada awal 1 sampai 15 Syaban tidak jadi masalah. Maka haruslah untuk dia berpuasa pada 16, 17, 18. Itu ijma' di kalangan ulama' lah, semua kata begitu. Ibnu Taimiyah menyatakan apabila puasa pada nisfu Syaban, dia puasa nisfu Syaban, puasa 15 Syaban saja, mana esok malam ni 15 Syaban, esok pagi dia puasa sunat. Bila esok pagi dia puasa sunat, boleh. Esok pagi sunatlah puasa. Tapi bukan sunat nisfu Syaban, hari putih 13, 14, 15. 13, 14, 15, 13 Syaban, 14 Syaban, 15 Syaban, ketika bulan purnama 13, 14, 15, setiap bulan Islam disunatkan berpuasa. Tapi kalau dia niat nisfu Syaban, itu tidak ada asal atau tidak ada sumber yang menyatakan disunatkan berpuasa. Cuma Ibnu Taimiyah kata makruh, sebab dia niat dia puasa tunggal nisfu Syaban, dia niat nisfu Syaban. Kalau niat puasa hari putih tak apa, tak makruh. Macam Isra' Mi'raj lah. Bila Isra' Mi'raj kita puasa Isra' Mi'raj ni keistimewaan untuk Nabi, bukan untuk kita. Kita tak ada apa-apa keistimewaan Isra' Mi'raj. Cuma kita, Isra' Mi'raj antara peristiwa yang penting lah dalam Islam, sejarah yang penting, kerana kita dapat perintah sembahyang pada Isra' Mi'raj. Tapi bukanlah Isra' Mi'raj ini yang istimewanya malam, sebab Nabi dijalankan daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, naik kemudian ke Mi'raj sampai ke langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha pada waktu malam. Jadi kita puasa pula pagi. Jadi tidak ada kesinambungan je lah. Dan tidak ada dalil menyuruh kita berpuasa Isra' Mi'raj. 1 Rejab, 1 Syaban, semua tak ada dalil. Cuma kita nak puasa tu bolehlah puasa, tapi tak perlu kita niat khusus. Saja ke puasa sunat cukup. Sebab bila kita puasa, sebab bila sebut tentang ibadat puasa sunat, dia perlukan dalil. Kita tak boleh kata, oh sebab hari ni birthday saja saya nak puasa. Boleh puasa, tapi kita tak boleh mensabitkan hukum sunat benda tu. Puasa ni benda yang baik, tapi dalam masa yang sama jangan kita menganggap perkara tersebut adalah sunat. Menganggap perkara yang sunat pada bukan sunat, itu adalah perkara yang salah. Sedangkan kita beramal dengan hadis yang dhaif, hadis yang lemah pun, kita tak boleh menyatakan perkara tersebut sunat. Sebab hadis sebut hadis tidak kuat.
Ibnu Taimiyah menyatakan seseorang yang biasa puasa tunggal, dia kata makruh 5 nisfu Syaban. Sebab apa? Ini sebagai langkah berhati-hatilah untuk dia, sebab dia nak takut i'tiqad dia salah, kepercayaan dia salah. Hadis yang menyatakan idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Apabila datangnya malam nisfu Sya'ban, maka hendaklah kamu qiyam pada waktu malamnya kita buat tahajud qiyam, siangnya kita berpuasa. Hadis tersebut hadis maudhu', hadis palsu. Yang didustakan hadis ini dinisbahkan kepada Nabi. Kemudian perkara yang kedua, kita nak sebut adakah fadilat tertentu pada nisfu Sya'ban ataupun amalan yang khusus pada nisfu Sya'ban ini berbanding hari-hari yang malam-malam yang lain. Sabit daripada hadis Nabi, bila sebut tentang nisfu Sya'ban, dia terbahagi kepada dua. Satu, hadis-hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Satu lagi adalah hadis dipanggil hadis maqbul, hadis yang diterima. Hadis yang kuat, yang bertaraf hasan, yang bawah sikit daripada hadis sahih, tapi kuatlah, iaitu Nabi menyatakan idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban, ittala Allahu ila khalqihi, Allah Ta'ala akan menjenguk kepada hamba dia, fayaghfiru lil mu'minin, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa orang-orang beriman, wa yumli lil kafirin, Allah Ta'ala menangguhkan azab orang-orang kafir, wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'u, Allah Ta'ala tinggalkan orang yang ada sifat dengki, sifat busuk hati dalam diri dia, sehinggalah mereka meninggalkan sifat dengki atau iri hati tersebut. Barulah Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Dalam satu riwayat, pada malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala ampunkan semua penduduk bumi illa li musyrikin aw musyahinin, melainkan orang musyrik ataupun orang yang ada sifat permusuhan dalam diri dia. Hadis ini tidak ada pengkhususan ibadat, yang tidak ada menyebutkan ibadat yang khusus pada nisfu Sya'ban. Cuma kelebihan dia adalah kelebihan kurniaan daripada Allah. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa semua penduduk bumi, makhluk, pada malam nisfu Sya'ban. Ini sekiranya dalam hati seseorang tidak ada sifat permusuhan di antara dia dan juga saudara dia. Dan ini juga pada hakikatnya memberi sedikit suntikan kesedaran kepada kita, iaitu rahmat Allah Ta'ala ni turun kepada kita pada malam nisfu Sya'ban, nak memberitahu tentang kedatangan Ramadan tidak berapa lama lagi. Maka bila kedatangan Ramadan tak berapa lama lagi, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kamu, iaitu kamu tinggallah kekotoran, tinggallah perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang tidak baik kamu tinggalkan. Dan siapa yang ada permusuhan dengan saudara dia, maka dia berdamailah, sebab Ramadan nak datang tak berapa lama lagi. Wajib kepada orang Islam, jauhilah daripada sifat kekufuran dan juga sifat permusuhan, bila mana dia nak mendapat rahmat Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Oleh yang demikian, ulama, sama ada ulama yang dahulu ataupun ulama terkini, mereka tidak mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan apa-apa ibadat khusus ataupun qiyam yang khusus ataupun amalan ibadat yang khusus. Macam kita baca Yasin lah nisfu Sya'ban, bila 3 kali Yasin, tak kira lah tuan-tuan nak baca 5 kali Yasin, ataupun nak baca berapa belas kali Yasin pun, tapi jangan menganggap perkara tersebut adalah sunnah. Sebab dia bukan sunnah, dia hanya perkara baik saja. Sebab kita baca Quran, bila tuan-tuan menganggap sunnah itu perkara yang silap, perkara yang salah. Sebab memang tidak ada apa-apa ibadat khusus yang istimewa pada nisfu Sya'ban, melainkan rahmat Allah Ta'ala beri untuk ampunkan dosa orang-orang beriman pada malam nisfu Sya'ban.
Zaid bin Aslam menyatakan ma adrakna ahadan min masyikhatina, tidak, kami tak pernah temui seorang pun di kalangan masyayikh, guru-guru kami, di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh di kalangan kami, mereka sibuk pada malam nisfu Syaban ni dengan amalan tertentu. Dan mereka tidak berpandangan malam nisfu Syaban ada kelebihan tertentu berbanding malam-malam yang lain. Pernah satu disebutkan kepada Ibnu Abi Mulaikah bahawasanya Ziyad An-Namiri dia berkata, sesungguhnya ganjaran malam nisfu Syaban seperti malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Lailatul Qadar sama dengan nisfu Syaban. Maka pada ketika itu Ibnu Abi Mulaikah menyatakan, lau adraktuhu, kalau aku jumpa Ziyad An-Namiri tersebut, di tangan aku pada ketika itu ada tongkat, la darabtuhu biha, aku nak pukul dengan tongkat ni. Ini ulama salaf, mereka memberi gertakan tentang perkara-perkara yang baharu terhadap agama Allah, perkara yang direka-reka, kelebihan-kelebihan, keistimewaan Syaban. Kita tak boleh nak reka-reka. Ini semua datang daripada hadis, datang daripada Nabi. Apa yang Allah Ta'ala sebut, selalunya keistimewaan sesuatu adalah berdasarkan peristiwa. Syaban ni sebab apa dia mulia? Sebab dalamnya ada nisfu Syaban, ada peristiwa yang rahmat Allah Ta'ala, kemudian peralihan kiblat dan sebagainya yang saya sebutkan pada awal tadi. Bulan Ramadan, sebab apa jadi mulia berbanding bulan-bulan yang lain? Sebab Quran turun pada bulan Ramadan. Imam An-Nawawi menyatakan, solat nisfu Syaban, solat sunat nisfu Syaban adalah satu bid'ah yang mungkarah. Apa solat nisfu Syaban? Dipanggil solat alfiyah. Dia baca 1000 kali qul huwallahu ahad, dalam 100 rakaat. Selepas daripada Fatihah, satu rakaat dia baca 10 kali qul huwallahu ahad. Dia buat solat sunat malam nisfu Syaban ini 100 rakaat. Tuan-tuan daripada 100 rakaat, tuan-tuan jaga solat sunat rawatib qabliyah dengan apa? Ba'diyah pun dah cukup lah. Sebab perkara-perkara ni perkara yang baharu, dan Imam Nawawi sendiri menyatakan perkara ni bid'ah munkarah. Sebab ibadat tak boleh direka-reka. Ibnul Qayyim menyatakan di antara hadis-hadis yang maudhu', hadis yang palsu adalah hadis malam nisfu Syaban ini, iaitu solat, mengenai solat nisfu Syaban. Ada yang menyatakan khusus nisfu Syaban ni ibadat khusus. Seperti itu juga 6 rakaat dengan niat untuk tolak balak, untuk panjang umur, untuk murah rezeki. Kan kita baca Yasin selalu untuk murah rezeki, panjang umur, dan Yasin yang ketiga untuk apa? Ada 3 semua. Itu semua sebenarnya macam seperti yang saya bagi tahu lah. Kita permintaan kita apa-apa hajat kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak perlu kita spesifikkan Yasin pertama untuk murah rezeki, Yasin kedua untuk panjang umur, Yasin ketiga untuk sekian. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang hajat-hajat kita, tak perlu dikhususkan Yasin pertama atau Yasin yang kedua. Kemudian kita lihat sikit lagi mengenai dengan malam nisfu Syaban. Sepatutnya bagi orang beriman ini, pada malam ini, walaupun tak ada ibadat yang khusus, tapi disebabkan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Kita banyakkan doa, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyakkan baca Quran. Dalam satu riwayat ada disebutkan syirik, membunuh jiwa manusia, zina adalah tiga perkara ini adalah sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah ditanya kepada Nabi, ayyu zambi a'zam, apakah dosa yang paling besar? Maka Nabi kata, kamu menjadikan untuk Allah sekutu, syirikkan Allah, itu paling besar.
Kemudian sahabat tanya lagi, summa ayyu, kemudian apa? Nabi kata, kamu bunuh anak kamu kerana takut kemiskinan, takut dia beri makan. Sebab zaman jahiliah dulu, bila mana mereka bila lahir je anak, mereka takut rezeki mereka telah berkurangan. Sebab apa kurang? Sebab anak tu lahir kena bagi nafkah dia, bagi makan, bagi minum. Jadi rezeki berkurangan. Sebenarnya bukan rezeki berkurangan, sebenarnya rezeki bertambah. Sebab bila bertambah anak, kita akan banyak bagi nafkah. Nafkah adalah salah satu bentuk sedekah. Kita bagi nafkah kepada isteri kita setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, itu dianggap sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Dia bukan mengurangkan rezeki, tapi dia lagi memurahkan rezeki, lagi membanyakkan rezeki. Macam seseorang yang nak berkahwin lah. Dia nak kahwin tapi tak ada duit. Dia kata kalau kahwin lagi tak ada duit. Quran kata in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Sekiranya kamu ni miskin, bila kamu kahwin, Allah Ta'ala bagi cukup kepada kamu. Allah Ta'ala akan bagi kekayaan kepada kamu. Bukan kaya baru nak kahwin, tapi bekalan harta kena ada lah. Jangan kahwin tak ada apa. Tak ada apa. Sebab Quran kata in yakunu fuqara, jika kamu miskin, in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Allah Ta'ala akan memberi kekayaan kepada kamu bila kamu berkahwin. Wa ankihul ayama minkum. Memanglah maksud ayat Quran begitu, tapi kena ada usaha lah. Sebelum kahwin kena adalah persediaan, mas kahwin berapa, kemudian adalah persediaan nafkah untuk beberapa bulan. Bukanlah maksudnya tak ada duit langsung kahwin. Dan yang ketiganya, sahabat tanya kepada Nabi, apa lagi dosa yang besar? Nabi kata, tuzani halilata jarik, kamu berzina dengan jiran kamu. Sebab apa berzina dengan jiran besar? Jiran ni Allah Ta'ala suruh jaga. Bila rumah dia ada pencuri masuk, kita kena call lah polis ke siapa ke, supaya kalau ataupun ada berlaku kebakaran, kita selamatkan, kita ketuk pintu kuat-kuat jiran kita supaya dia keluar dari rumah. Kita kena jaga rumah jiran. Kalau parking kereta, maka jangan sampai menyusahkan jiran. Tapi bila mana jiran yang sepatutnya kena jaga, dia berzina dengan jiran, dosa lagi besar daripada zina dengan orang lain, berbanding zina dengan jiran. Sebab jiran kita kena jaga, tapi kita buat perkara yang tak sepatutnya kepada jiran. Itu antara dosa yang besar lah. Dan di antara orang tidak mendapat keampunan Allah pada malam nisfu Syaban adalah orang asyahna, iaitu ada permusuhan dengan kawan dia. Dia tidak bertegur. Ini pun tidak bertegur 3 hari, kan itu dianggap sebagai satu dosa. Tak bertegur kawan kerana ada sifat permusuhan dengan kawan dia sendiri. Jadi afdalul a'mal, antara amalan yang terbaik adalah dada kita ini, hati kita ini bersih, tidak ada sifat dengki, busuk hati, permusuhan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bila kita pun selesa, orang lain pun selesa dengan kita. Bila kita bersangka buruk, orang ni tidak baik, orang ni tak baik, diri kita saja yang baik. Jadi kita akan sentiasa bersangka buruk dengan manusia. Sebahagian ulama salaf, mereka mengatakan seafdal amalan adalah hati itu suci, kemudian jiwa ni sentiasa memberi bantuan derma kepada manusia yang lain, bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam nisfu Syaban, dalam fiha tersebut ada ulama kata malam nisfu Syaban, walaupun berbeza dengan majoriti di kalangan ulama. Majoriti di kalangan ulama menyatakan malam tersebut fiha adalah malam Lailatul Qadar. Itu pendapat majoriti lah dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke berapa? Ayat keempat atau kelima lebih kurang, ayat keempat. Pada malam tersebut akan dibahagikan setiap urusan. Maksud setiap urusan yang telah ditetapkan oleh malaikat daripada Luh Mahfuz pada tahun tersebut sebenarnya semua telah dituliskan. Bila ajal kita, bila rezeki kita, semua telah dituliskan.
Cuma daripada Lauh Mahfuz itu setiap tahun akan dikeluarkan, akan didatangkan untuk tahun ini siapa yang mati akan dikeluarkan senarai pada tahun ini. Fiha itu adalah pada malam tersebut. Malam apa? Ada ulama kata malam nisfu Syaban, tapi majoriti di kalangan ulama menyatakan adalah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kita lihat hadis-hadis malam nisfu Syaban, kebanyakan adalah hadis maudhu' ataupun hadis yang lemah. Ada beberapa saja hadis yang sahih seperti yang saya bacakan saya bacakan dua hadis sebentar tadi mengenai Allah Taala ampunkan dosa pada nisfu Syaban. Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk malam nisfu Syaban. Cuma ada sikit saya nak sentuh di sini. Tidak ada syak lagi solat pada waktu malam adalah solat sunat pada waktu malam secara bersendiri. Itu adalah baik dan juga afdal lah, baik pada setiap malam. Afdalus solah ba'dal maktubah salatul lail. Masa afdal solat selepas solat fardu adalah solat malam. Maksud selepas solat fardu berserta dengan rawatib. Sebab solat sunat rawatib ini sebab dia berjiranan dengan solat fardu, jadi ganjaran dia juga besar solat sunat tersebut. Selepas daripada solat fardu, solat sunat rawatib, yang terafdal adalah solat malam, iaitu solat tahajud. Mengkhususkan sebahagian malam dengan solat yang dikhususkan, dengan solat dikhususkan, dengan sifat yang dikhususkan, dengan bacaan yang dikhususkan, itu tidak boleh direka-reka. Ini perlu berhati-hati. Sebab solat sunat, contohnya kita buat setiap malam Jumaat solat sunat hajat, tak ada hajat pun solat sunat hajat. Kita mengkhususkan sebahagian solat sunat ini, kita perlu berhati-hati. Dia bukan satu perkara yang sunnah, tapi dia lebih kepada bid'ah. Mengkhususkan sebahagian malam dengan solat yang terkhusus, solat hajat ke solat taubat ke, bila-bila kita boleh sunat, bila-bila kita boleh solat. Tak perlu khususkan untuk hari ini kita buat secara berjemaah, untuk hari ini kita buat seperti ini. Wa mimma ahdatha fi Sya'ban min al-bid'ah al-'ammah al-iqbal 'ala al-la'ib wal-lahwi wa ibtal al-a'mal qabla dukhul Ramadan. Sebahagian di kalangan manusia, masyarakat biasa, mereka menganggap bulan Sya'ban ini kita bersukaria sebelum datang bulan Ramadan. Apa benda dosa kita nak buat pada bulan Sya'ban. Jadi perkara ni silap. Sebenarnya kita buat persediaan, bukan kita bersukaria pada bulan Sya'ban. Dan yang paling pentingnya adalah niat kita lah. Dalam bulan Sya'ban kita betulkan niat setiap amalan kita, amalan soleh, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapat redha Allah. Dan bila masuk bulan Ramadan, samalah kita solat tarawih. Bukan orang lain pergi solat, kita pun solat tapi kita duduk rumah. Anak-anak semua pergi solat, takkan duduk rumah. Kita betulkan niat kita solat adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu serba sedikitlah mengenai dengan nisfu Syaban. Nanti pada minggu hadapan, insya-Allah hari Jumaat minggu depan, insya-Allah kita masuk mengenai dengan akhir Syaban. Akhir Syaban ada beberapa larangan, ulama-ulama larang kita lakukan. Ada juga ulama-ulama yang saran untuk kita lakukan. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam bulan ini keistimewaan dia adalah kerana peristiwa yang berlaku. Mekah sebab apa diganjarkan amalan sampai 100,000 kali ganda? Sebab dia ada sejarah tersendiri. Mekah, tuan-tuan pergi Mekah, kadang-kadang ada ulama buat buku sejarah Mekah. Madinah pun sama. Sebab itu kita semayang di sana tidak sama seperti kita semayang kat tempat kita. Sebab apa tidak sama? Sebab dia ada sejarah tersendiri, peristiwa yang tersendiri yang menyebabkan Mekah itu menjadi yang teristimewa.
Sama juga bulan Ramadan. Sebab apa dia istimewa? Sebab Quran turun dalam bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Bila ada benda-benda yang besar ni, maka jadi istimewa. Bila bulan Syaban tak dinafikan istimewa. Bulan Rajab pun istimewa. Cuma istimewa tersebut tak ada ibadat khusus. Itu saja yang perlu kita tahu. Kita nak buat apa pun boleh buat. Nak baca Quran, nak baca surah Baqarah, nak semayang sunat beramai-ramai, boleh. Tapi perkara yang paling penting, kita tidak menganggap perkara itu sunnah. Dan juga jangan kita memberi faham kepada masyarakat yang datang jemaah ke surau masjid, kita bagi tahu itu adalah sunnah. Kita anggap benda itu benda baik, ya. Kita buat sama-sama benda baik. Tapi tak perlu kita menyatakan perkara ini perkara yang sunnah, sehingga yang paling teruk kita menganggap orang yang tak buat itu orang silap. Orang tersebut bukan orang yang baik. Orang yang baik adalah orang seperti kita yang buat ibadat baca Yasin seperti ini. Kita je orang baik. Orang yang tak buat tak dianggap orang baik. Maka sebenarnya itu yang lagi teruk. Dahlah dia menganggap sunnah, kemudian orang yang tak buat, dia dianggap orang tersebut salah. Saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.